Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azinda binti Husin. Hari ini saya akan membincangkan tentang tajuk kesediaan kemahiran pengetahuan, sikap dan kemudahan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam kalangan guru prasekolah. Untuk kertas ini akan dibincangkan tentang pengenalan, sorotan kajian, metodologi kajian serta kesimpulan. Untuk pengenalan, maksud kesediaan adalah keupayaan untuk melakukan sesuatu. Definisi ini adalah dipetik daripada Dewan Bahasa dan Pustaka, edisi keempat. Dalam konteks kajian ini, kesediaan melibatkan kemahiran, pengetahuan, sikap dan kemudahan. Kesediaan guru prasekolah adalah dilihat dalam perubahan yang berlaku terhadap kurikulum dan juga norma baru. Aspek kesediaan pula meliputi kemahiran, pengetahuan, sikap dan kemudahan yang dinyatakan dalam kajian John 2012. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi atau TMK merupakan proses keupayaan menggunakan serta penyebaran maklumat komunikasi mengikut aliran semasa. Ia boleh diringkaskan sebagai satu proses pengaliran, penyebaran, pemprosesan dan penyimpanan maklumat menggunakan perantaraan teknologi. Pengenalan Janji 2017 menyatakan guru prasekolah tahu kandungan KSPK namun tidak bersedia untuk melaksanakannya. Terdapat juga guru prasekolah mempunyai kemahiran dan pengetahuan penggunaan TMK namun tidak menggunakan TMK dalam bilik darjah kerana kemudahan TMK yang kurang memuaskan. Terdapat juga perbezaan guru prasekolah yang menggunakan TMK berdasarkan lokasi. Bercanggah dengan cara Standard Guru Malaysia SGM 2000 menyatakan kompetisi guru prasekolah diukur dengan mengikut kemahiran, pengetahuan dan sikap terutama sekali terhadap penggunaan TMK. Dalam topik pengenalan ini terdapat objektif kajian iaitu dalam kajian ini untuk mengenal pasti perbezaan antara kesediaan kemahiran pengetahuan, sikap dan kemudahan penggunaan TMK dalam kalangan guru prasekolah berdasarkan lokasi. Pengenalan ini juga terdapat persoalan kajian iaitu adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara kesediaan kemahiran, pengetahuan, sikap dan kemudahan penggunaan TMK dalam kalangan guru prasekolah berdasarkan lokasi. Dan juga terbentuknya hipotesis kajian iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan kesediaan kemahiran, pengetahuan, sikap dan kemudahan berdasarkan lokasi. Sorotan literatur. Kejayaan seorang guru prasekolah adalah bergantung kepada kesediaan mereka dalam menggunakan dan memajukan diri serta profesionalnya melalui pelbagai aktiviti. Guru prasekolah disaran agar bersedia mencuba pelbagai teknik PDP dalam menghadapi perubahan dari segi kandungan kurikulum dan penggunaan teknologi. Kesediaan guru untuk mengendalikan PDP adalah merangkumi ilmu pengetahuan, mata pelajaran, kemahiran dan untuk mengajar kandungan mata pelajaran dan sikap guru ke atas tanggungjawab mereka. Ia perlulah bersesuaian dengan pengajaran yang dijalankan dan mengikut KSPK, elemen mentaati kurikulum. Bukan itu sahaja, guru prasekolah perlu melalui piawai yang telah ditetapkan oleh Standard Guru Malaysia SGM. Menurut Lalio Kardioja Otiman 2006, kesediaan penerimaan TMK adalah berkait rapat dengan bagaimana seorang menerima dan menggunakan teknologi tersebut. Objektif utama kebanyakan kajian kesediaan penerimaan teknologi adalah untuk menyiasat bagaimana untuk menggalakkan penggunaan dan juga menjelaskan apa yang menghalang serta motivasi terhadap penerimaan dan penggunaan TMK. Kripanot 2007, Haslina 2016, 2014, Hafizah 2017. Kajian ini juga adalah bertepatan dengan kajian ini dengan yang bertujuan untuk melihat kesediaan penggunaan TMK dalam kalangan guru prasekolah yang lebih memfokuskan kepada penyiasatan kepada faktor yang mempengaruhi penerimaan TMK guru prasekolah terhadap motivasi dalam pengurusan pendidikan di Malaysia. Sorotan literatur seterusnya adalah kemahiran guru prasekolah. Salah satu aspek yang dilihat dalam kesediaan guru prasekolah terhadap penggunaan TMK adalah kemahiran berdasarkan
Kajian yang dilakukan Artira 2017 menyatakan bahawa kemahiran mengajar adalah asas paling penting menyampaikan ilmu dan maklumat kepada murid. Kemahiran guru dalam melalui aspek pedagogi. Pedagogi merupakan asas yang dikaitkan dengan pendidik. Pengetahuan guru prasekolah melalui kajian yang dilakukan oleh Nur Artira 2017 yang dipetik dari kajian yang dilakukan oleh Ibrahim 1999, 95, Jamilah Haji Ahmad Aslina dan Abdul Hamid Joanna Abdul Wahab menyatakan pengetahuan ialah kapasiti untuk memperolehi, mengekalkan dan menggunakan maklumat campuran kefahaman, pengalaman, kearifan dan kemahiran. Pengetahuan juga melibatkan dua konsep asas iaitu konsep satu objek yang difitrahkan keseluruhan di mana hal ini memerlukan kebolehan daya fikir. Susunan kajian seterusnya adalah berkaitan dengan sikap guru prasekolah. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, sikap mempunyai sama maksud atau perangai dan atau gelagat individu untuk menerima dan atau melakukan sesuatu. Sikap boleh ditakrifkan yang baik atau positif, yang baik, yang sikap yang kurang baik atau negatif. Menurut Alia 2017 menyatakan bahawa sikap bermaksud tingkah laku seseorang individu terhadap suatu perkara. Sikap melambangkan kepribadian seseorang tersebut sama ada positif ataupun sebaliknya. Fahana 2016 menyatakan sikap didefinisikan sebagai satu keadaan kesediaan mental dan saraf diurus melalui pengalaman. Sikap merupakan satu arah tuju atau pengalaman dinamik ke atas gerak balas individu kepada semua objek dan atau situasi dengan mana sikap ini berkait. Selain itu, beliau juga menegaskan bahawa sikap merupakan satu sistem penilaian positif atau negatif. Kesedaran emosi dan kecenderungan untuk setuju atau tidak terhadap suatu objek. Manakala dalam konteks pengajaran pula, sikap menunjuk kepada kecenderungan guru dalam membuat penilaian dalam pengajaran. Kemudahan penggunaan TMK guru prasekolah adalah dilihat dari segi kajian dilakukan oleh Fariza 2015. Roslaili 2007 menyatakan bahawa salah satu faktor utama mempengaruhi kejayaan penggunaan TMK adalah pembelajaran adalah faktor kemudahan. TMK yang disediakan dan penggunaan TMK yang senang diperoleh di sekolah. Kemudahan dalam kajian ini menunjuk kepada pengintegrasian teknologi komputer, teknologi komunikasi yang digunakan untuk penyebaran, memperoleh dan menyimpan maklumat seperti komputer, telefon seluler moden dan perkakasan serta perisian yang jalankan fungsi penyebaran maklumat yang dikawal oleh komputer. Seterusnya, dalam bidang metodologi, pendedahan diberikan kepada pendekatan kuantitatif, kaedah kajian, instrumen kajian, populasi persampalan dan juga kaedah analisis. Pendekatan kajian. Pendekatan kajian adalah menggunakan pendekatan kuantitatif iaitu merupakan satu kaedah penyelidikan yang dijalankan untuk mencapai segala objektif. Penyelidikan secara kuantitatif melibatkan angka-angka, data-data numerical atau statistik. Ghazali dan Sufyan 2018. Dalam konteks kajian ini, penggunaan pendekatan kuantitatif digunakan kerana ianya melibatkan angka dan juga numerical. Kaedah dan populasi kajian. Bagi kajian yang melibatkan pendekatan kuantitatif berbentuk tinjauan, populasi amat penting dalam kajian kerana populasi merupakan faktor yang menentukan maklumat dan data yang diperlukan dan dianalisis dalam suatu kajian. Selain itu, populasi juga turut mempengaruhi tafsiran dan inferensi daripada pengumpulan maklumat dan data yang diperoleh dalam suatu kajian yang ditafsirkan dan dibuat hanya sebatas dalam lingkungan populasi yang dikaji sahaja iaitu Majid Konten 1993 dan Razali Sofyan 2018. Populasi juga akan memberi gambaran masa, jumlah keuangan dan tenaga yang diperlukan dalam suatu kajian. Jadi penyelidik perlu menentukan populasi yang tepat dalam suatu kajian agar kajian yang dijalankan berkesan dan dapat menyumbang kepada bidang kajian yang dijalankan. Selain daripada itu, beliau turut mendefinisikan populasi sebagai satu set ciri yang menunjukkan cerapan atau ukuran tertentu ke atas kumpulan individu atau objek. Dalam konteks kajian ini, populasi kajian adalah terdiri daripada guru prasekolah. Instrumen kajian merupakan satu alat yang
digunakan di dalam sesuatu kajian untuk mendapatkan jawapan kepada persoalan kajian. Dalam konteks kajian ini, borang soal sidik digunakan untuk mengumpulkan maklumat bagi mendapatkan jawapan kepada objektif dan persoalan kajian. Borang soal sidik yang digunakan adalah diadaptasi daripada A Survey on IC Usage and the Perception of Social Studies Teachers in Turki yang dibangunkan oleh Yasmin Gulbahar dan Ismail Govan 2008. Ia telah diadaptasi oleh Resdaini, Mahmud dan Muhammad Arif Haji Ismail pada tahun 2010 mengikut kesesuaian kajian yang dijalankan. Kaedah analisis. Berdasarkan kepada objektif dan persoalan kajian, satu analisis statistik dilakukan untuk mencari jawapan kepada objektif dan persoalan kajian. Menurut Cam 2017, analisis statistik MANOVA satu hala digunakan untuk mencari perbezaan min di antara lokasi yang terlibat. Menurut Hud Kemari 2020, penggunaan ujian analisis statistik MANOVA satu hala dilakukan perlu memenuhi syarat-syarat. Antaranya, data perlu bertabur secara normal, pemboleh ubah bersandar perlu terdiri daripada data sela atau nisbah, ujian Levin untuk melihat sampel yang diperolehi populasi mempunyai varian yang sama nilai signifikan level perlu lebih daripada 5. Analisis dapatan. Berdasarkan kepada objektif dan persoalan kajian, maka terbentuklah hipotesis kajian iaitu H0 tidak terdapat perbezaan yang signifikan, kesediaan kemahiran pengetahuan sikap dan kemudahan berdasarkan kepada lokasi. Ujian statistik MANOVA sehala. Analisis data yang dijalankan dalam kajian ini adalah berbentuk statistik deskriptif dan inferensi. Untuk analisis data yang telah diperolehi, penggunaan perisian statistik social science versi 23.0 ataupun SPSS versi 23 digunakan untuk mencari jawapan kepada persoalan kajian. Analisis statistik MANOVA satu hala merupakan prosedur statistik yang sering digunakan dalam ujian kuantitatif. Menurut Brace, Cam dan Stigler 2009, ujian MANOVA satu hala digunakan untuk mengkaji perbezaan antara pemboleh ubah tidak bersandar yang melibatkan dua atau lebih kumpulan. Ujian MANOVA mempunyai andaian tertentu yang perlu dipenuhi. Menurut Sofian dan Razali 2018, penggunaan ujian MANOVA satu hala perlu memenuhi andaian-andaian bagi ujian ANOVA iaitu pemboleh ubah bersandar perlu mempunyai data yang diukur pada skala interval atau rasio. Data yang diambil mestilah bertabur secara normal. Selain itu, homogen varian juga perlu diambil. Terdapat beberapa andaian dan syarat yang perlu diambil kira. Antara syarat pelaksanaan ujian MANOVA adalah data dianalisis perlu bertaburan normal, pemboleh ubah bersandar mestilah dalam keadaan nisbah, pemboleh ubah bebas mempunyai sekurang-kurangnya satu atau lebih nilai dia, dan juga ujian linearity, ujian signifikan dan nilai box M mestilah tidak signifikan. Seterusnya, analisis dapatan. Bagi menentukan perbezaan kesediaan penggunaan TMK guru prasekolah berdasarkan kepada lokasi, analisis ujian statistik MANOVA satu hala dilakukan untuk melihat pemboleh ubah berdasarkan interaksi dan pemboleh ubah bebas. Ujian Levin dijalankan untuk menguji hipotesis bahawa ralat varian bersandar bagi setiap kumpulan bebas adalah sama. Keputusan ujian Levin menunjukkan bahawa varian yang dalam pemboleh ubah bersandar melintasi setiap kategori dalam pemboleh ubah bebas adalah sama. Data kajian memenuhi syarat memenuhi varian MANOVA menunjukkan pemboleh ubah bersandar mempunyai varian yang sama. Balen 2011. Dapatan menunjukkan daripada ujian box M, keputusan menunjukkan signifikan, maksudnya lebih daripada 0.1. Ini menunjukkan bahawa data tidak memensung daripada syarat kesamaan varian, iaitu varian sampel kajian bagi pemboleh ubah bersandar melintasi kedua-dua pemboleh ubah bebas adalah sama. Data kajian ini memenuhi syarat untuk melakukan ujian statistik MANOVA. Analisis dapatan daripada motivasi ini menunjukkan analisis pendapatan maklumat daripada deskriptif menunjukkan nilai min sempiawai dan pemboleh ubah keempat-empat pemboleh ubah bersandar melintasi dua kategori lokasi. Dapatan menunjukkan bahawa kesediaan kemahiran guru prasekolah dari zon tengah lebih tinggi berbanding zon lain, iaitu skor min pada kita dapat lihat daripada jadual ini, iaitu skor min pada 4.699, sempiawai 0.4. Zon timur pula mempunyai skor min 4.64, sempiawai 0.51. Skor min zon selatan
4.59, sesampiawan 0.39, manakala skor min paling rendah adalah dari zon utara dengan nilai 4.45 dengan sesampiawan 0.4. Dapati secara keseluruhan skor min kesediaan kemahiran penggunaan TMK berdasarkan zon adalah tinggi. Bagi kesediaan pengetahuan pula, kita tengok perbezaan dari segi timur. Min dia adalah 4.56, selatan 4.60, utara 4.57 dan tengah 4.71. Dari antara 4 zon ni, zon tengah iaitu Selangor menunjukkan nilai yang paling tinggi. Sikap pula daripada kesediaan sikap, selatan, lokasi selatan memberi 4.48, utara 0.460, tengah 0.447, timur 4.40, 4.60. Manakala kemudahan pula, skor untuk selatan adalah 4.71, untuk timur 4.66, untuk utara adalah 4.56, manakala untuk zon selatan adalah 4.46. Secara keseluruhannya, skor min kesediaan kemudahan penggunaan TMK adalah berdasarkan lokasi adalah tinggi. Okey, analisis dapatan menggunakan ujian Wing Lambda. Analisis mendapati bahawa secara keseluruhan tidak terdapat kesan utama terhadap pemboleh ubah bebas lokasi, iaitu dengan nilai F12.90, maksudnya P lebih besar daripada 0.05, iaitu terhadap kesediaan penggunaan TMK. Ini menunjukkan perbezaan lokasi tidak memberi kesan terhadap kesediaan penggunaan guru menggunakan guru prasekolah. Dapatan daripada analisis dapatan menunjukkan analisis MANOVA satu hala perbezaan antara kesediaan penggunaan TMK berdasarkan lokasi. Dapatan terperinci menunjukkan kesediaan penggunaan TMK berdasarkan lokasi. Terdapatnya perbezaan yang signifikan dari segi pengetahuan, iaitu pada nilai signifikan lebih daripada 5, kesediaan sikap pula lebih kurang daripada 0.5, kesediaan kemudahan lebih daripada 0.5, kemahiran pula kurang daripada 0.05 berdasarkan lokasi. Bagi nilai ETA bagi kesediaan pengetahuan pula 0.18, kesediaan sikap 0.30, kesediaan kemudahan 0.03 dan kesediaan kemahiran kepada 0.23, yang memberi makna bahawa kesan perubahan yang ditunjukkan ialah kecil. Cohen 1988. Kesimpulannya, pengajaran dan pembelajaran menggunakan TMK merupakan cabaran bagi guru pendidikan awal kanak-kanak. Siti Aisyah Kamaria Abu 2021, Mac 1998. Ini kerana usia, minat dan ketumbuhan kanak-kanak juga perlu perhatian semasa belajar pendidikan TMK di prasekolah lakukan. Tak perkesanan melihat dari sikap kemahiran pengetahuan guru oleh Aulet dan Redlight pada tahun 1997. Ini kerana guru merupakan ejen utama dunia pendidikan, juga faktor utama mengintegrasi TMK di sekolah. Nash Merrow 1997. Keberkesanan menggunakan TMK bagi rapat dengan sikap seterusnya kemahiran TMK kanak-kanak akan terpengaruh. Simpson 1995. Pendidik yang sentiasa bersedia menggunakan TMK dalam pengajaran menentukan keberkesanan kanak-kanak. Kesediaan guru prasekolah menggunakan TMK sangat penting kerana tanpa kesediaan guru prasekolah, kesediaan penggunaan TMK tidak dapat dilaksanakan. Oleh demikian, kesediaan guru prasekolah memerlukan sokongan, dorongan, galakan sikap penggunaan TMK supaya pengajaran menjadi mudah dan pelajaran prasekolah menjadi lebih menarik. Dapatan kajian ini daripada hasil kesemua analisis yang didapati, dapatan kajian ini hampir sama dengan kajian yang dilakukan oleh Nur Aisyah Kamaluddin Hazrati Husnin 2022 yang menyatakan penggunaan teknologi dan pengajaran setiap kawasan dapat memberi impak yang memberasakan sama ada terhadap murid ataupun guru. Rafizah dan Mariam 2013. Menurut Mailiza 2018, guru yang berpengalaman dalam TMK bagi proses pengajaran dan pembelajaran mendapat perhatian yang khusus dalam era globalisasi ini. Pengetahuan teknologi oleh guru dapat memberi pemahaman dan menggalakkan penggunaan teknologi dalam kelas. Pengintegrasian teknologi, maklumat dan komunikasi mampu meningkatkan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang lebih baik serta meningkatkan kefahaman murid. Walaupun guru mempunyai jarak dan kawasan berbeza, teknologi maklumat juga dibuktikan mempunyai kelebihan yang baik dalam melahirkan pelajar ke arah kehidupan modernisasi teknologi yang semakin kembang. Itu Gavgate et al. 2018 menyatakan kemahiran teknologi yang ditetapkan oleh guru ketika sesi pengajaran dan pembelajaran dapat menyediakan pelajar untuk menghadapi cabaran dan menyelesaikan masalah berdasarkan kefahaman mereka yang baik mengenai teknologi maklumat.
Okey, sekian. Terima kasih.